Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah hari ini dalam mata pelajaran faraid kita akan membincangkan di dalam pelajaran yang kedua, iaitu tajuknya pusaka bapa, pusaka datuk dan juga pusaka ibu. Baik, pertama sekali kita perlu kenal siapakah bapa, siapakah datuk dan siapakah ibu yang layak menerima pusaka. Baik, pertama kita lihat dulu bapa. Jadi bapa yang mempusakai, yang layak mempusakai ialah bapa kepada si mati. Bukannya bapa mertua ataupun bapa tiri, maksudnya bapa kandung. Jadi bapa kandung sahaja yang layak menerima pusaka. Yang kedua, datuk yang mempusakai ialah bapa kepada bapa si mati hingga ke atas, bukan bapa kepada ibu si mati. Maksudnya di sini datuk sebelah bapa ataupun ayah kita. Jadi datuk sebelah ibu tak layak mempusakai harta kita bila kita mati. Kemudian yang ketiga, ibu yang mempusakai ialah ibu kepada si mati, bukannya ibu mertua ataupun ibu tiri. Ibu mertua tak layak untuk mempusakai harta, hanya ibu kandung. Baik, saya sediakan rajah ni untuk awak lihat secara lebih jelas siapa yang layak dan siapa yang tak layak. Baik, yang pertama kita lihat, saya tandakan right ni maksudnya layaklah terima pusaka. Kita bayangkan, untuk mudah kita bayangkan si mati ni kita. Baik, bapa yang layak tadi ialah bapa kandung kita. Ingat, bapa kandung dan juga ibu kandung. Kemudian datuk yang layak ialah datuk di sebelah bapa. Awak tengok ni, datuk daripada bapa awak, bapa awak punya bapa. Bapa kepada ibu kita. Bapa kepada ibu kita, iaitu datuk di sebelah ibu. Kan datuk kita ada dua kan, satu sebelah ayah, satu sebelah ibu. Maka datuk sebelah bapa layak dan datuk sebelah ibu tidak layak mempusakai harta. Kemudian hingga ke atas lah, hingga ke atas. Jadi kalau datuk tak ada, akan pergi ke moyang lelaki hingga ke atas. Tapi hanya daripada sebelah bapa. Tengok ni, daripada sebelah bapa semuanya akan layak mempusakai harta. Manakala daripada sebelah ibu, hanya ibu sahaja yang layak mempusakai. Datuk dari sebelah ibu tak layak mempusakai harta. Seterusnya, kita akan lihat dalil daripada Al-Quran berkenaan dengan pusaka bapa, datuk dan juga ibu. Baik, daripada surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. Sadaqallahul azim. Maksudnya, artinya, dan bagi ibu bapa, iaitu si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya akan dapat 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang ia mewarisi hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya adalah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara, iaitu adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Jadi dalam tajuk yang pertama kita dah belajar bab wasiat. Jadi wasiat ni berbeza dengan pusaka.
pusaka ni kita tak perlu tulis, kita tak perlu sediakan sebelum kita mati. Berbeza dengan wasiat. Wasiat ni kita tulis kepada siapa duit kita nak beri, apa yang kita nak guna duit kita selepas kita mati. Itu namanya wasiat. Kalau pusaka ni perkiraannya ialah secara automatik. Okey? Baik. Kita akan lihat yang pertama sekali bahagian untuk bapa. Tadi kan ada 3, iaitu pusaka bapa, pusaka ibu dan juga pusaka datuk. Jadi insya-Allah dalam video ini saya terangkan dulu bahagian pusaka untuk bapa. Jadi secara umumnya pusaka untuk bapa terbahagi kepada 3. Kita lihat dulu yang pertama, iaitu bapa mendapat fardus sudus. Bila sebut sudus, maksudnya ialah 1/6. Bapa mendapat fardus sudus jika si mati meninggalkan furu' waris. Apa maksud furu' waris? Anak atau cucu daripada anak lelaki hingga ke bawah. Furu' ni maksudnya kita punya keturunan yang ke bawah. Anak, cucu, cicit, itu semua namanya furu'. Baik. Jadi yang pertama, bapa kita akan dapat 1/6 kalau kita ada tinggalkan furu' waris, iaitu anak daripada anak lelaki hingga ke bawah. Sama ada lelaki serta perempuan atau perempuan atau lelaki sahaja. Baik, ini bahagian yang pertama. Bapa akan dapat 1/6. Okey. Kemudian yang kedua, bapa mendapat bahagian asabah. Jika si mati tidak meninggalkan furu' waris sama sekali, kita tak ada tinggalkan anak, kita tak ada tinggalkan cucu ataupun cicit, maka kalau kita mati, bapa kita akan dapat bahagian asabah. Asabah ni apa? Asabah ialah dia akan ambil baki daripada pembahagian harta tu, ataupun dia akan ambil semua kalau tiada waris lain. Baik, yang ketiga bahagian pusaka untuk bapa ialah bapa mendapat fardus sudus dan asabah jika si mati meninggalkan furu' waris, perempuan sahaja. Jadi kalaulah kita mati, kita tinggalkan waris furu' perempuan, contoh anak perempuan ataupun cucu perempuan, maka bapa kita akan dapat 2 pusaka, iaitu dia akan dapat 1/6 dan dia akan dapat asabah kalau ada baki. Jadi untuk penerangan yang lebih lanjut, kita lihat gambar rajah. Okey, kita tengok dulu bahagian yang pertama yang bapa dapat tadi. Baik, untuk keadaan yang pertama ni, bapa akan dapat 1/6 kalau kita ada tinggalkan furu' ataupun waris anak lelaki. Baik, kita lihat dulu kadar asal untuk setiap waris. Kadar pusaka asal untuk setiap waris. Baik, isteri kita akan dapat 1/8. Dan bapa, ini yang penting ni. Kita nak cerita pasal bapa ni. Bapa akan dapat 1/6 kalau kita ada tinggalkan anak lelaki. Baik, pengiraannya ialah pertama sekali awak perlu samakan penyebut. Jadi nak samakan penyebut ni, awak dah tahulah kan. Kena darabkan dengan yang atas, darabkan dengan 3, yang bawah darabkan dengan 4. Jadi jumlah kadar yang baru untuk isteri ialah 3/24. Manakala untuk bapa ialah 4/24. Dan asabah ni apa tadi saya cakap? Asabah maksudnya dia ambil baki. Jadi 3 bahagian isteri dah ambil, 4 bahagian bapa dah ambil, maka daripada 24 ni ada baki lagi 17. Maka 17 ni akan diberi kepada waris asabah. Sebab tu anak lelaki ni bahagian dia dapat 17. Kemudian daripada mana datang asal masalah? Kita ambil daripada nombor penyebut yang baru ni, iaitu 24. Yang bawah. Kemudian kita lihat yang sebelah kiri, ini ialah bahagian untuk setiap waris. Kita ambil pula daripada nombor yang atas ni. Jadi untuk isteri 3, untuk bapa nombor atas dia 4, kita bawa saja ke sini, dan untuk anak lelaki ialah 17.
Jadi ini ialah penyelesaian untuk masalah ni. Jadi benda yang kita nak lihat sekarang ialah bapa ni, nampak? Bapa akan dapat kadar asal ialah 1/6. Jika kita ni, si mati ni ada tinggalkan anak lelaki. Kemudian terakhir kita secara nak penyelesaiannya ialah kita tambahkan ke semua bahagian yang kita dah dapat ni. 3 tambah dengan 4 tambah dengan 17. Maka akan dapat sah masalah. Jadi sah masalah mestilah sama dengan asal masalah. Nampak ni? Ini 24, ini pun 24. Baik, ini ialah keadaan bapa mendapat 1/6. Kemudian, keadaan yang kedua, bapa mendapat bahagian asabah. Bapa mendapat bahagian asabah apabila kita tak ada tinggalkan furuk. Kita tak ada tinggalkan anak, kita tak ada tinggalkan cucu. Maka bapa akan dapat asabah, dia akan ambil baki. Baik, contoh keadaannya ialah kita ada tinggalkan waris, isteri dan juga bapa. Jadi kita tak ada tinggalkan anak. Maka kadar pusaka yang asal untuk isteri ialah 1/4. Manakala bapa akan dapat asabah. Disebabkan kita tak ada tinggalkan waris. Tak ada anak, tak ada cucu, kita tak ada tinggalkan furuk waris, maka bapa akan dapat asabah. Jadi cara pengiraannya mudah. Kalau macam ni, kita hanya perlu cari baki daripada 1/4. Nampak? Isteri dah ambil 1/4, tinggal 3/4. Maka 3/4 tu terus diberikan kepada waris asabah. Waris asabah akan ambil baki. Kemudian asal masalah tadi kita ambil daripada nombor penyebut yang bawah ni. 4. Bila dah sama kita boleh ambil 4. Kemudian bahagian kita ambil daripada nombor yang atas. Kemudian sah masalah ialah kita tambahkan bahagian-bahagian waris. 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi inilah dia sah masalah. Dan pastikan sah masalah ialah sama dengan asal masalah. Baik, ini penyelesaian untuk kadar pusaka bapa mendapat bahagian asabah. Baik, yang ketiga. Bapa mendapat fardus sudus dan juga bapa mendapat asabah jika si mati meninggalkan furuk waris. Tetapi furuk warisnya perempuan. Jadi kalau kita mati, kita tinggalkan furuk waris. Waris yang ke bawah kita tinggalkan semuanya perempuan. Anak perempuan ataupun cucu perempuan. Maka bapa kita akan dapat 2 jenis pusaka, iaitu dia dapat 1/6 dan dia akan dapat asabah. Baik, kita tengok dulu kadar pusaka untuk setiap waris. Isteri kita akan dapat 1/8. Seorang anak perempuan akan dapat 1/2. Bapa kita akan dapat 1/6 dan juga akan dapat asabah. Baik, cara penyelesaiannya sama. Kita selesaikan dulu yang furud ni, yang terima furud. Yang terima secara pecahan ni kita selesaikan dulu. Ada baki, barulah asabah ni kita selesaikan. Kalau tak ada baki, maka asabah ni takkan dapat apa-apa. Baik, caranya kita kena samakan penyebut. Jadi kita kena darabkanlah. Jadi yang atas ni kita darabkan 3. Kemudian seorang anak perempuan ni 1/2 kita darabkan dengan 12. Sebab nak jadikan penyebutnya 24. Kemudian bapa yang dapat 1/6 ni kita darabkan dengan 4. Jadi inilah kadar pusaka yang terbaru. Okey, ini kadar pusaka yang terbaru. Bila dah dapat yang baru ni, yang lama ni kita tak payah tengok. Okey, kemudian kita akan lihat asabah. Asabah dapat 5/24. Kenapa dapat 5/24? Kerana ada baki. Okey, kerana ada baki. Jadi kita lihat dulu. Isteri ambil 3 bahagian. Seorang anak perempuan ambil 12 bahagian. Manakala bapa yang dapat 1/6 ni tadi, dia ambil 4 bahagian sahaja. Maka kita tambahkan dulu. 3 tambah dengan 12 tambah dengan 4, jumlahnya 19. Okey, jadi kita tolakkan dengan 24 ni. 24 tolak dengan 19. Ada baki 5.
Maka kalau ada baki 5 tadi tu, kita bagi kepada penerima asobah, iaitu orang yang sama bapa tadi tu. Dapatlah dia bahagian dia 5/24. Jadi kita nampak kat sini. Baik, jadi bapa akan terima lagi bahagian untuk asobah 5/24. Seterusnya kita akan cari pula asal masalah. Jadi asal masalah seperti sebelum yang ni kita dah belajar, kita ambil daripada nombor penyebut yang baru. Nombor penyebut yang kita dah samakan ni, iaitu 24. Kemudian bahagian untuk setiap waris kita ambil daripada yang atas ni. 3 bahagian untuk isteri, 12 bahagian untuk seorang anak perempuan, dan bapa dapat 4 bahagian, manakala untuk bahagian bapa yang menerima asobah ni, kan dia ada terima 2, satu dia dapat 4, manakala dia dapat 5 daripada baki asobah. Asobah dia dapat lagi 5. Kemudian kita tambahkanlah untuk keseluruhan bahagian yang diterima oleh bapa. Jadi 4 tambah 5 yang diterima akan jadi 9 keseluruhan bahagian yang diterima oleh bapa. Kemudian cara untuk cari sah masalah pula ialah kita tambahkan ke semua bahagian-bahagian yang diterima oleh setiap waris. Jadi 3 tambahkan dengan 12 tambahkan dengan 9. Tambahkan terus dengan 9 ni, jadilah dia 24. Maka kalau sah masalah dan asal masalah sama, maknanya pengiraan kita betul. Jadi itu sahaja untuk penerangan saya berkenaan dengan pusaka bapa. InsyaAllah di dalam video seterusnya saya akan terangkan pula untuk bahagian dan cara pengiraan pusaka ibu dan juga pusaka datuk. Jadi semoga apa yang saya sampaikan, kita bincangkan ni mendatangkan manfaat dan faedah untuk awak. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.